Okey, Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Selamat berjumpa kembali. Hari ini saya nak screencast ataupun saya nak buat video berkenaan dengan penggunaan Microsoft Project. Okey. Senang, sangat senang. Okey. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan boleh ikuti video ini dalam masa tak sampai sejam, tuan-tuan dan puan-puan boleh mampu menghasilkan satu work program ataupun CPM dengan cara yang betul. Okey. Okey, kita pergi dekat search. Okey, kita search kita punya Microsoft Project. Okey. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan kena adalah program ni. Okey. Saya gunakan version 2019. Okey, kita tekankan Microsoft Project. Okey. So kita ambil, okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh modify apa kehendak yang nak dalam ruangan option ni. Okey. Tapi kalau tak nak pun tak apa, tak ada masalah. Alright. Jadinya kita ambil blank project. Okey, kita akan buat tutorial. Okey, ini secara spontan kita akan buat tutorial nak membina rumah setingkat. Okey, katakanlah kita nak membina rumah setingkat. Okey. So, kita yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan pergi dekat project. Okey, kita nak tengok kita punya, nak letak kita punya project information. Okey, kita pergi kat project information. So, katakanlah project kita nak start bulan 4, 1 April, April Fool. Okey. So, kita tekan bulan 4. Okey. Jadi, setiap aktiviti yang kita nak buat perancangan ni, dia akan bermula dengan project start date. Okey, dia akan mula dengan 1 hari bulan 4. Jadi, kita okey. Okey. Lepas tu kita masukkan tajuk project kita. Okey, ingat tak tuan-tuan dan puan-puan apa itu work breakdown structure? Kita kena listkan semua aktiviti yang terlibat di dalam ruangan task name ni. Okey. Untuk praktis ni kita nak buat 3 level. Okey. So level pertama adalah tajuk project rumah setingkat. Okey, ini khas untuk orang Malaysia. Sebab saya buat dalam bahasa Melayu. Okey. Okey, kemudian kita buat sebelum apa-apa kita kena tengok kerja-kerja awalan lah. Kerja-kerja awalan ni maksudnya kalau kita nak buat site clearing, kita nak buat hoarding, okey. Kerja-kerja awalan. Okey, apa itu kerja-kerja awalan yang kita nak buat? Kita nak buat mula-mula kita nak ukur tanah. Okey, kita nak establishing boundary. Okey. Ukur tanah. Okey. Lepas ukur tanah, kita buat site clearing. Okay. Site clearing. Lepas tu kita buat hoarding. Okay, kita pasang pagar. Pagar kita mungkin metal deck sajalah. Okay. Kemudian, dah settle semua. Kita nak start buat kerja-kerja tanah. Okay. Kerja-kerja tanah. Okay, kerja-kerja tanah. Lepas kerja-kerja tanah, baru kita buat kerja-kerja korekkan. Okay. Korekkan. Sebab kita nak buat footing. Alright. Lepas kerja korekkan, mungkin kita nak buat kerja-kerja anti-termite. Okay. Anti-termite ni, ini kat Malaysia kena buat ni. Anai-anai. Rawatan anai-anai. Okay. Lepas tu baru kita buat substructure. Substructure apa ni tuan-tuan dan puan-puan? Kerja-kerja di bawah ground level. Okay. Kita dah korek tadi. So, kita nak buat substructure. Kalau untuk rumah setingkat ni mungkin kita guna pad footing saja. Okey, kita nak buat pad footing. Okey, ini hanya untuk tujuan pembelajaran. Mungkin aktiviti-aktiviti ni taklah sedetail mana. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh praktis nanti. Lepas buat pad footing, kita kena buat stump. Stump kena ada ya. Sebab kalau tak ada stump nanti services nak jalan macam mana. Alright. Lepas stump dah habis, then kita start buat superstructure. Okey, lepas kita buat superstructure ni terdiri daripada kerja apa tuan-tuan dan puan-puan? Ground beam. Okey, ground beam, lepas tu ground slab. Okey, lepas ground beam, lepas ground slab baru kita buat column. Okey, column. Lepas tu kita buat roofing, roof beam. Okey. Roof beam, truss apa semua
dan juga pemasangan bumbung kita lump together. Sebenarnya boleh asing-asing, tapi saya nak cepatkan, kita buat kerja-kerja roofing. Okey, roofing termasuk sekali termasuk concrete roof tile. Okey. Okey, lepas sudah habis siap, kita kena buat kerja-kerja architectural. Okey. Architectural ni kita kena buat dinding. Okey, dinding. Kemudian kita buat plastering. Okey, lepas buat plastering kita buat cat. Okey, cat luar dan dalam. Dan kita pemasangan pintu dan tingkap. Pemasangan pintu dan tingkap. Okey, so takkan rumah kita tak ada elektrik. Okey, so kita buat M&E, mechanical and electrical. Okey, mechanical, okey, dan electrical. Okey, alright. Okey, so bila dah buat semua ni, okey, dia macam Excel. Kalau kita tertinggal aktiviti, okey, kalau kita tinggal aktiviti, kita boleh insert lah. Contohnya M&E ni kita terlupa dekat sewerage. Okey, so kita right click, kita insert. Okey, kita key in dia. Okey, double click, dia akan keluar macam ni. Kita key in sewerage. Sewerage dan pipes. Dan piping. Okey, water reticulation. Okey, siap kita punya work breakdown structure, tetapi dia masih satu level. Okey, sebenarnya kita kena buat level 3. Okey, so tengok baik-baik macam mana kita nak buat work breakdown structure. Okey, yang paling penting, okey, kesemua kerja ni adalah di bawah tajuk rumah setingkat. So kita highlight semua kerja ni. Okey, kita highlight dan kita pergi dekat task. Okey, kita cari anak panah ke kanan ni, indent to the right. Okay, indent task. So kita pergi sini. So apa jadi? Jadinya di bawah rumah setingkat ni, okay, nampak kita boleh klik, hilangkan dan adakan balik. Okay. Okay, jadi kita cuba untuk yang lain. Okay, di bawah kerja awalan ni ada kerja-kerja pagar. Okay, sampai sini. So kita indent to the right. Di bawah kerja-kerja tanah kita ada sampai anti-termite. Okay, kita indent to the right. Okay, sebenarnya pad footing dan stump ni adalah kerja-kerja substructure. Jadi kita tertinggal satu aktiviti, kita insert task. Okay, kita tekan, kita tulis substructure. Okay, alright. Okay, so di bawah kerja-kerja tanah tadi ada anti-termite dan kerja korekan. Okay, di bawah substructure ada pad footing dan stump. Okay, di bawah superstructure ada ground beam sampai roofing. Okay, okay, ini tak detail lah tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita nak belajar saja. Okay, di bawah architectural ada kerja-kerja dinding, plastering, cat dan pemasangan pintu dan tingkap. Dan di bawah M&E kita ada sewerage sampai sini. Alright. Okay, so kita dah buat work breakdown structure sampai level 3. Okay, ini level 1. Okay, tajuk ni level 1. Okay, level 1. Okay, kerja-kerja awalan ni level 2. Tengok kalau kita buat macam ni, dia jadi level 2. Okay, nampak level 1, level 2. Level 3 adalah bila kita kembangkan balik benda ni. Okay, so kalau kata nak level 4, macam mana? Kita tambah lagi aktiviti dekat ground slab ni. Okay, contoh ground slab ni mungkin ada aktiviti pemasangan formwork, rebar dan konkrit. Okay. Okay, untuk JKR punya requirement kita perlukan level 4 minimum. Minimum level 4. Okay, now pastikan you punya task mode ni, okay, task mode ni sentiasa berada dalam auto schedule. Okay, kalau dia manual schedule, dia ada laman pin. Okay, ini kita tak nak buat. Kita praktiskan auto schedule, sebab manual schedule ni, kalaulah kita tiba-tiba ada nominated subcontractor punya work program nak masuk, so kita just letak sebagai manual schedule. Okay, tapi untuk aktiviti hari ni kita letak semua auto schedule. Make sure lambang dia macam ni, bukan lambang pin. Okay, okay, jadi kita dah masuk duration.
Kita dah masuk task. Sekarang kita nak masuk duration. Kita masukkan duration kita, dekat ruangan ataupun bahagian yang tidak bold, yang light, bukan gelap hitam ni, yang light. So ukur tanah katakanlah kita buat 1 hari saja. Rumah lah, buat rumah tak mungkin 1 hari lah, mungkin 3 hari. Site clearing mungkin kita buat 3 hari juga. Buat holding sekejap saja, 1 hari. Kita excavation kita buat 3 hari. Anti-termite kita buat 1 hari. Pad footing mungkin kita makan masa sampai seminggu. Stump 4 hari saja. Ground beam ini just saya letak sahaja. Ground beam mungkin 5 hari. Ground slab 5 hari. Column 5 hari. Roofing 5 hari. Okay. Dinding mungkin kita buat lama sikit. Dinding mungkin 2 minggu, 14 days. Okay. Plastering 7 hari. Cat luar makan masa 5 hari. Okay. Cat luar dan dalam 7 hari lah. Luar dan dalam. Okay. Pemasangan pintu dan tingkap bila dah sampai, kita pasang dan kita realign mungkin 3 hari. Sewerage dan piping ini lama. Ini mungkin dalam masa sebulan. Mechanical dan electrical sekejap saja, 14 hari. 14 hari. Okay. Now kita dah masuk duration. Okay. Ingat kita masuk duration hanya dekat kawasan yang tidak gelap saja. Okay. Dan dia yang gelap ni dia akan kira automatic. Microsoft Project ni pandai dia kira. Okay. Cuba kita tengok yang paling atas sekali. Rumah kita hanya 30 hari. Okay. Tapi tak logik lah sebab saya belum susun lagi aktiviti ni. Okay. Tapi ada tanda soal. Okay, 30 hari. Bila ada tanda soal, maksudnya dekat kita punya entry ni, ada yang masih ada tanda soal. So, saya detect dekat sini. Okay. Saya detect kat sini ada tanda soal. Jadi, bila saya tengok anak-anak dia kat bawah ni, oh, kat sini masih ada tanda soal. So, roofing 1 hari saja kita nak buat. Ataupun, time tu kita terlupa nak letak. Okay. Roofing lama juga, 5 hari. Okay. So, bila kita letak, kita detect. Nampak? Tanda soal tu dah hilang. Alright? So, apa yang tak cukup lagi? Kita tak cukup cost. Kita tak perlu ambil calculate cost, nak campur berapa sebab Microsoft Project akan bantu kita. So, ruangan cost kat mana kita nak letak? Kita right click. Okay, kita insert column. Okay, insert column. Kemudian kita ambil cost. C, cost. Okay. Okay, bagi sesiapa, macam laptop saya memang dah set kepada RM, ringgit Malaysia. Okay. Siapa yang masih US tu, USD, dolar apa semua kan, lambang dolar apa semua. Kalau nak ubah, pergi dekat file. Okay. Pergi dekat option. Okay. Kita ambil display. Ni kat sini, simbol ni kita tukar. Okay, kita tukar simbol ni. Macam saya dah ringgit Malaysia. Okay. Dekat sini kita ubah simbol kita. Kita nak letak dolar boleh, dinar boleh, rupi pun boleh, apa pun boleh. Okay. Alright. So, katakanlah kerja tanah kita nak buat, kita perlukan RM2,000. Okay, site clearing kita perlukan RM1,000. Saya ambil letak je. Nak buat pagar mungkin kita perlukan RM2,500. Okay. Nak buat kerja korekan kita perlukan 2 hari of backhoe. Okay, satu hari 400, 2 hari 800. Okay, anti-termite mungkin sekejap sikit saja 300. Okay, nak buat pad footing. Tengoklah saya masukkan semua dekat ruang yang tidak bold. Okay, sebab yang bold ni dia akan auto calculated. Alright. Okay, so pad footing mungkin RM2,000. Stump RM1,000. Ground beam RM3,000. Okay, yang lain semua kerja-kerja konkret semua RM3,000. So saya boleh buat macam Excel saja. Saya pergi kat sini, saya ambil ni, saya tarik. Dia akan jadi RM3,000. Dia akan copy. Okay. Roof mahal sikit. Dia pakai concrete roof tile. Mungkin dalam RM7,000. Dia tak pakai metal deck. Okay. Alright. So, kerja-kerja nak buat bricks. Okay. Dinding. Mungkin RM3,000. Plastering. RM3,000 juga. Okay. Cat mahal sikit. Cat pun upah dah RM2,000. Okay. So, cat RM5,000. Okay. Pemasangan pintu dan tingkap. Okay. Bila kita calculate. Katakanlah dia perlukan RM2,000. Kerja-kerja M&E. Okay. Kerja-kerja M&E. Sewerage piping mahal. Okay. RM7,000. Mechanical RM10,000. Sebab ada apa? Aircon semua.
Okay. Electrical pun 10,000 katakanlah. Katakanlah. Okay. So, saya tengok ada gambar pagar-pagar